Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Breakout Room 5 iaitu akan menjelaskan pembelajaran berasaskan projek dan kami memilih inovatif designer. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang iaitu saya, Nur Azza binti Harun, Siti Khadijah binti Sukuiman, Syazwani Izzati binti Zurin dan Nurul Ain Zaituni binti Cik Gani. Okey, berdasarkan pengenalan, kita akan tahu dulu apa itu kaedah ataupun teknik pembelajaran yang berasaskan projek. Okey, pembelajaran yang berasaskan projek ini atau PBP merupakan salah satu daripada pelbagai pendekatan pembelajaran yang sesuai digunakan bagi memenuhi cabaran alaf ke-21 ini. Jadi pendekatan pembelajaran berasaskan projek PBP ini merupakan satu kaedah instruksional yang membenarkan murid ini membina kemahiran dan mendapatkan ilmu dalam menghasilkan projek akhir, iaitu menghasilkan projek mereka secara kooperatif dengan teknik hands-on dan minds-on. Okey, itu menurut Kaldi pada 2011. Okey, seterusnya PBP ini ia memerlukan pelajar untuk menangani masalah secara projek. Okey, misalnya menerusi pencarian maklumat, penggunaan pelbagai sumber, membuat pemerhatian, membual pakar, menulis dan membuat artifak untuk dipamerkan. Okey, itu menurut Jackman pada tahun 2009. Pembelajaran secara tidak langsung ini juga telah disokong oleh penglibatan ibu bapa dan komuniti supaya dapat membantu murid iaitu lebih yakin, mereka mempunyai daya kepimpinan yang tinggi, saling bekerjasama, saling membantu dan berinisiatif kerana mereka dalam projek ini mereka kena bekerjasama dalam satu kumpulan untuk dari projek tu bermula sehinggalah projek tu dapat dihasilkan, iaitu menghasilkan sesuatu projek. Okey. Kemudiannya mengikut amalan yang bersesuaian, perkembangan murid, ia lebih konseptual dan dapat meningkatkan pembelajaran yang lebih bermakna dan autentik serta bersifat holistik. Selain itu, melalui PBP ini, murid akan berfikiran lebih kritis dan mendalam dengan mencambahkan rasa ingin tahu mereka mengikut konteks dunia sebenar. Okey, di mana mereka mengadaptasi dunia sebenar mereka dalam menghasilkan sesebuah projek itu. Okey, kita lihat pula apa itu innovative designer yang akan berkait rapat dalam pembelajaran PBP ini. Okey, inovasi ialah sesuatu yang dianggap baru iaitu lebih baik daripada yang lama oleh seseorang individu, iaitu menurut Spencer 1994. Dan Sufyan Hussein pula pada tahun 2001 beliau menyatakan bahawa inovasi ini bermaksud pembaharuan iaitu modifikasi ataupun membaiki idea, benda, ilmu dan ciptaan seni budaya tamadun dengan tujuan untuk memenuhi fungsi-fungsi yang tertentu ataupun memenuhi citarasa tertentu ataupun memenuhi pasaran yang tertentu. Okey, oleh itu saya serahkan kepada kawan saya untuk menerangkan bagaimana teknik PBP ini yang memenuhi inovatif designer. Okey, terima kasih kepada rakan pembentang saya. Saya Syazwani Izzati binti Zurin akan meneruskan perbincangan seterusnya berkaitan dengan bagaimana teknik projek pembelajaran berasaskan projek ini dia dapat memenuhi standard ISTA, iaitu yang kami pilih adalah standard inovatif designer. Okey, untuk menjawab persoalan tersebut, kita melihat kepada ciri-ciri yang terdapat dalam inovatif designer ni lah. Okey, ciri yang pertama terdapat dalam inovatif designer ni adalah kebolehupayaan membuat pembaharuan atau pengubahsuaian. Okey, pembelajaran berasaskan projek ini, dia memerlukan murid-murid ini mempunyai teknik kebolehupayaan untuk membuat transformasi terhadap hasil projek yang dilaksanakan. Okey, jadi dalam mencipta sesuatu projek, murid-murid ini perlulah mempunyai ketersediaan untuk melakukan transformasi. Maksudnya jika sesuatu projek itu melalui fasa kena berubah, maksudnya kena projek tu mestilah kena ada kebolehupayaan dalam membuat pembaharuan atau pengubahsuaian. Okey, jadi murid-murid kenalah mempunyai kebolehupayaan itu untuk melakukan transformasi terhadap hasil projek yang mereka jalankan. Okey, untuk ciri-ciri
Yang kedua adalah berkenaan dengan idea dan kreativiti. Bagaimana idea dan kreativiti ini telah menjana hasil projek mereka. Okey, pembelajaran berasaskan projek ini dia telah melatih murid-murid untuk sentiasa berfikir secara bernas dalam menghasilkan satu idea secara kreatif dan inovatif. Contohnya melalui sesuatu rekaan yang dibuat, mereka ini perlu berbincang, perlu menghasilkan dan menjanakan idea untuk menghasilkan sesuatu projek yang sangat memenuhi piawaian atau standard yang diperlukanlah. Okey, seterusnya ciri-ciri yang seterusnya adalah berkenaan dengan semangat inquiry dan komunikasi. Okey, bagaimana semangat inquiry dan komunikasi ini ada dalam ISTA standard ni adalah pembelajaran berasal projek juga dia merangsang semangat inquiry dalam diri murid dalam menghasilkan suatu projek atau reka cipta. Okey, komunikasi yang berkesan juga berperanan dalam mencipta pengetahuan murid-murid. Jadinya murid ni bila dia melakukan sesuatu projek, mereka secara berkolaborasi bersama rakan-rakan, masing-masing ni mempunyai semangat ingin tahulah, sifat ingin tahu apa tujuan projek ini dilaksanakan contohnya, dan mereka akan saling berkomunikasi untuk menghasilkan sesuatu hasil projek yang sangat baik dan berkualiti sesuai dengan uh, uh, permintaan sesuatu projek tersebut. Okey, saya serahkan pembentangan seterusnya kepada rakan pembentang saya. Hello, okay. Okay, saya teruskan dengan kepentingan pembelajaran berasaskan projek, iaitu melahirkan pelajar yang kreatif dan inovatif seperti mana yang telah diterangkan oleh pembentang sebentar tadi. Ya, melalui pembelajaran berasaskan projek ini dapat melahirkan pelajar yang kreatif dan inovatif. Berdasarkan kajian yang telah dibuat, kaedah PBB dapat meningkatkan daya saing terhadap murid untuk berfikir secara kreatif dan kritis semasa melaksanakan projek reka cipta sebagai contohnya. Misalnya murid yang merasa tidak berpuas hati terhadap projek yang dibuat, murid tersebut akan membuat penambahbaikan seperti mana yang diterangkan oleh rakan saya sebentar tadi. Jadi kat sini telah mencetuskan atau merangsang daya kognitif murid tersebut dan meningkatkan kemahiran psikomotor untuk mereka ubah semula. Jadi itu antara bila mereka mengubah semula reka cipta yang mereka tidak puas hati tu, kat situ dah menghasilkan daya kreatif dan inovatif. Dan apabila projek ni dijalankan, mereka dapat bersaing dengan kumpulan-kumpulan yang lain. Nak dapat tempat nombor 1 dan sebagainya lah. Okey, seterusnya. Kepentingan pembelajaran berasaskan projek ini juga merangsang psikomotor murid, di mana murid tu, setiap murid dalam satu kumpulan dapat peluang untuk menjana idea masing-masing dan murid mendapat pengalaman sepanjang proses menghasilkan projek tersebut daripada mula hingga akhir. Maksudnya berpusatkan kepada murid lah. Murid tu yang akan keluarkan idea, dia akan kalau sepanjang proses tu dijalankan ada masalah, cabaran dan sebagainya, mereka yang akan menyelesaikan bersama-sama. Jadi di sini murid dapat mengasah kemahiran berfikir aras tinggi, di mana akan melibatkan perbincangan, meningkatkan kemahiran komunikasi dan kerjasama tu dapat diasah. Itu adalah kepentingan pembelajaran berasaskan projek. Seterusnya saya teruskan kepada pembentang seterusnya. Okey, Assalamualaikum. Saya Dr. Ain Zaituni akan menyambung pembintangan yang dibuat oleh rakan-rakan saya. Okey, sekarang ni kita lihat keupayaan PBB dalam memberi kefahaman yang mendalam dalam menjadikan suatu projek. Melalui projek yang dijalankan ini, kita boleh lihat secara pelajar boleh lihat lebih jelas dan ini memberi pemahaman yang lebih mendalam kepada pelajar. Okey, kita lihat melalui PDP juga pelajar menggunakan segala kemudahan beria yang mereka ada untuk membuat pengamatan dan penganggapan mereka secara dengan lebih berkesan. Pelajar juga lebih memahami apabila pelajar ni diberi kebebasan untuk mengumpul segala maklumat,
memproses maklumat dan data, membuat pelaporan hasil dan juga mereka boleh membuat refleksikan diri mereka sendiri. Okey, seterusnya kita lihat contoh subjek yang menggunakan kaedah PBPT. Contohnya kita boleh ambil subjek RBT ataupun ataupun kita panggil reka bentuk teknologi maklumat. Okey, RBT memberi penekanan kepada pendedahan dan reka bentuk dan menghasilkan produk. Jadi PBP sangat dititik beratkan dalam subjek ini. Pendekatan dan pembelajaran ini mendorong pelajar untuk bersikap lebih aktif dan menjalankan proses kolaborasi berkomunikasi sama rakan dalam sesuatu projek. Okay. Kalau secara kesimpulannya boleh kita boleh lihat PBP ini dilihat sebagai pendekatan yang relevan terhadap perubahan pendidikan masa kini ataupun kita secara ringkas Part 21. Okey. Seterusnya rumusan. Okey, secara rumusan jelaslah PBP merupakan satu daripada pelbagai pendekatan pembelajaran yang sesuai digunakan bagi memenuhi cabaran alaf ke-21 ni. Pendekatan PBB ni juga dilihat memenuhi kriteria ISTIK, standard dan inovatif designer. Okey, sekian saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.